mencakupi di antara sama lain, iaitulah Islam kita dari sudut akidah, Islam kita dari sudut ibadah, dan Islam kita ini dari sudut akhlak. Pertama sekali ingin saya sentuh bahawa perkara yang melibatkan akidah, perkara yang melibatkan kepercayaan, keimanan kita secara mutlak, iaitulah perkara yang ada hubung kaitnya dengan iman dan juga akidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara akidah ini perkara yang melibatkan keyakinan dalam hati manusia itu sendiri. Akidah adalah suatu kepercayaan yang mutlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sinilah duduknya keimanan yang jitu, keimanan yang power dalam bahasa moden, iaitulah akidah. Akidah ini muslimin muslimat rahimakumullah, akidah dia bersangkut dengan perkara-perkara sam'iyat. Akidah Islam dia bersangkut dengan disebut sebagai ghaibiyat. Sam'iyat dan ghaibiyat ini apa? Sam'iyat ini perkara yang diceritakan kepada kita, kita mendengar. Perkara ghaibiyat, perkara yang kita tidak nampak, ghaib. Perkara yang melibatkan akidah kebanyakannya perkara yang berbentuk sam'iyat dan ghaibiyat. Tetapi perkara sam'iyat dan ghaibiyat ini Allah Subhanahu wa ta'ala minta kita yakin, kita percaya dan beriman. Apa dia perkara yang melibatkan akidah, yang kata sam'iyat ataupun ghaibiyat ni? Syurga dan neraka. Tu perkara yang melibatkan syurga dan neraka. Allah hanya sebut an-nar, neraka Allah. Allah hanya sebut jahannam, iaitu neraka Allah. Allah hanya sebut minal jannah tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ataupun Allah sebut perkara syurga, Allah hanya cerita dalam Al-Quran. Itu disebut sebagai sam'iyat dan ghaibiyat. Perkara ghaib, perkara kita tak nampak, perkara yang melibatkan mati, alam barzah, alam kubur. Diceritakan dalam kubur yang gelap. Kubur yang gelap itu sudahlah gelap. Kalau tidak ada amalan, maka kubur itu akan himpit kita sampai hancur tulang belulang. Kalau ada amalan, kubur yang gelap itu akan diterangi dengan cahaya. Ini semua perkara sam'iyat, perkara ghaibiyat, diceritakan kepada kita. Samalah juga dengan cerita solat. Solat Allah sebut kata, siapa yang solat berjamaah akan digandakan pahala ni. Pahala benda pahala ni semuanya, pahala dosa semuanya sam'iyat.
Kalaulah Allah ada video tunjuk kat kita slide, pasang depan ni sekali keluar syurga, neraka, impit, apa semua, kubur, alam barzah, maka semua tak duduk berniaga dah. Tak mau dah berniaga, semua nak main sembahyang. Samalah juga bila Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan hukum solat ini adalah wajib kita tunaikan, maka kita yakin, percaya dan beriman dengan arahan Allah, ianya adalah wajib kita tunai. Tapi ada di sekeliling kita manusia, hamba Allah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata solat itu tidak wajib. Ada. Saya jumpa dengan manusia ni pada tahun 1996. Umur dia 65 tahun. Ya, saya nak pergi semayang. Saya ajak dia, pakcik, jom kita pergi semayang sama-sama. Dia kata tak apalah, pergi dulu. Saat pergi semayang asak, saya ajak dia pergi sekali lagi. Jomlah pakcik, kita pergi semayang sama-sama. Dia kata tak apa, pergi dulu. Kali ketiga saya pegang tangan dia, jom pakcik kita pergi semayang sama-sama. Baru terkeluar daripada mulut dia, kata, dik, solat tak wajib. Solat tak wajib. Kalau keluar daripada mulut, solat tidak wajib, hukumnya lain. Kalau keluar daripada mulut, aku hari ni malas nak sembahyang, tu hukumnya berbeza. Kalau sudah menyatakan hukum tidak wajib, bimbang, akidahnya sudah lari, sudah terkeluar, bimbang. Tapi ada tak manusia macam ni? Jawabnya ada. Lah ni lagilah banyak. Jadinya kena tahu sikit sebanyak bagaimana hukum wajib ini keluar daripada ayat Al-Quran. Apa kaedah, apa cara para alim dan ulama. Caranya begini. Bila kita berjumpa ayat Al-Quran, ni bagaimana hukum yang dikatakan wajib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqimus salah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surah An-Nisa 103. Kalaulah kita berjumpa, bertemu dengan ayat Al-Quranul Karim yang bermula dengan Faqimus salah, aqimus salah, aqimis salah. Ada perkataan tu, fa'aqimu, aqimus salah ataupun aqimis salah kalau berjumpa. Sebab ayat ini menunjukkan ia adalah fi'il amar. Fi'il amar ini bermaksud arahan. Arahan ini membawa dua maksud, sama ada wajib buat atau wajib tinggal. Maka dalam ayat Al-Quran ini, tunaikanlah sembahyang, dirikanlah solat, dia adalah perintah wajib. Wajib. Tu cara ulama keluarkan hukum wajib. Maka bagaimana sejarah solat ini? Ya, sejarah solat ini sekarang ini musim Isra wal Mi'raj, maka kita sentuh sedikit sejarah dia. Ya tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, sejarah solat ini sangat hebat, istimewa. Ini pun disebut sebagai sam'iyat wal ghaibiyat. Sam'iyat, mananya tak sam'iyat, mana tak ghaibiyat. Allah hanya cerita dalam Al-Quranul Karim.
dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayah. Surah Al-Isra ayat 1. Allah hanya sebut, Allah hanya cerita dekat kita umat Islam, hamba Allah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah ilal Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa di Palestin. Allah hanya cerita begitu saja. Allah kata, aku maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Hambanya di sini siapa? Hambanya di sini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah perbincangan para alim dan ulama. Bila disebut bi abdihi secara totalinya, bila sebut hamba, dia termasuk ruh dengan jasad. Wala laisa ruhan faqat, bukan sekadar roh saja, roh dengan jasad. Ini jumhur ulama. Saya bagi contoh begini. Ada orang Kelantan kan sini kan? Orang bahasa orang Kelantan, saya sebut mungkin tak betul, saya orang Kedah, tapi tak salah lah kan. Saya orang Kedah. Hamba nak royak gini, bahasa hamba kan. Tok Guru Nek Aziz dulu arwah selalu sebut hamba. Maksud hamba tu, perkataan hamba itu orang Kelantan, logat bahasa logat Kelantan dia sebut hamba. Hamba tu maksudnya apa? Diri kita kan? Diri kita. Diri kita. Maksudnya diri kita ini roh dengan jasad. Ini bahasa komunikasi kita sebagai umat manusia. Bagaimana bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bi'abadihi, hambanya. Allah maha tinggi bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulama kata di sinilah keyakinan kita Isra wal Mi'raj berlaku secara roh dan jasad. Ittifaq. Lailan, pada waktu malam hari, daripada mana? Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Mekah ke Palestin. Summa ila Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Saya nak sebut bukan semua, saya nak sentuh sikit. Yang kata sejarah kehebatan, keistimewaan salat ini, kita tengok tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Peristiwa Isra wal Mi'raj dia ada 3 fasa. Dia diringkaskan dalam kitab-kitab moden ini, dia ada 3 fasa. Kalau kitab lama dia cerita habis sebulan tak cukup masa. Panjang cerita dia. Yalah, baguslah para alim dan ulama dia mengarang. Masalah dia masukkan hadis dhaifkah dia, berarti itu nombor 2, nombor 3 itu boleh dibincang, tak ada masalah. Kita tengok tuan-tuan muslimin muslimah rahimakumullah, kita ambil period sebelum Nabi di Isra, bukan di Mi'raj lagi, di Isra. Kita tengok tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dada, dibedah dada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibelah dada. Dada Nabi dibasuh dengan air Zam-Zam. Segala sifat mazmumah dikeluarkan. Sifat mazmumah semua dikeluarkan. Jadi disebut dalam kitab sirah,
Memang sifat-sifat yang tidak baik yang ada dalam diri, alam jantung, dalam hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan dan dimasukkan perkara iman, ilmu, nur, hikmah dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara logik akal tak terima. Logik akal kita kata ni tak percaya. Macam mana boleh bedah dada Nabi ni? Logik akal boleh terima tak? Tak boleh. Sebab inilah perkara yang melibatkan akidah umat Islam. Walaupun sam'iyat, walaupun ghaibiyat, tapi dia duduk nombor satu perkara akidah. Ya, nombor satu akidah. Kena beriman, kena percaya. Macam mana nak bedah ni tu? Rasa-rasa pisau ada ke? Contohlah ni logik ni. Sebab ada sebelum ni hamba Allah yang sebut pisau cukur ada ke zaman Nabi. Contohlah. Sebab ada orang kata macam tu. Jadi kita logik akalnya, ada ke no? Gitu. Ini semua kalau fikir dengan logik akal semua memang tak masuk akal. Tetapi inilah suatu kehebatan disebut dalam ayat Al-Quran, Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Subhanallazi. Allah sebut dengan perkataan Subhanallazi. Pasal apa Allah sebut dengan perkataan Subhanallazi? Cuba kita tengok lepas solat. Pasal apa kita dengar zikrullah Subhanallah? Sebab perkataan Subhanallah itu merangkumi perkataan takdis ilallah, mensucikan Allah daripada sesuatu sifat yang melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menafikan suatu sifat yang boleh mengurangkan sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu subhanallah, maha suci Allah. Maknanya tuan-tuan, Allah sendiri mengaku dia bukanlah Tuhan yang lemah, Tuhan yang kurang sifat, ada sifat kurang pada Allah, tak ada. Tu sifat menafikan, sifat yang menyucikan Allah daripada segala sifat kekurangan dan kelemahan. Dan kita tengok tuan-tuan muslimin muslimah rahimakumullah, daripada Allah buang sifat mazmumah, masuk sifat yang baik, yang mahmudah, nur, hikmah, ilmu, iman dan sebagainya dalam nada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab nanti bila Allah mi'rajkan sehingga ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jasad dan ruh Nabi, dalaman Nabi nak terima suatu amanah yang hebat, yang istimewa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni salat, memang sungguh istimewa dan hebat. Terus nak sampai dalam Isra' wal Mi'raj itu tuan-tuan, nak Mi'raj itu Nabi nak menerima amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni salat. Maka nak ambil perjalanan salat itu diuji macam-macam. Diuji, ada cubaan, ada dugaan, bukan senang. Terus nak sampai, nak terima amanah, nak ambil solat 5 waktu, amanah melaksanakan kewajipan solat 5 waktu ni, sehingga kan Nabi pun tanya, siapa dia ni? Ya, Nabi naik burak, burak lari laju sungguh burak ni. Terus laju burak ni pun ada hamba Allah duk kejar Nabi daripada belakang, duk ligan Nabi, dia pun laju juga. Terus burak laju, dia lagi laju. Nabi pun tanya, siapa dia ni? Jibril. Kata malaikat Jibril, itulah Ifrit. Tu. Nah, ujian tu, ujian. Sebab tu agak-agaklah kita
Kita pun nak solat, nak semayang pun ada ujian kan. Ada ujian. Tambah pula kalau kata final bola sepak. Tak main dah semayang masjid. Sekali pukul 7.45 takut terlepas. Diuji. Tambah nak qiyamul lail, nak solat qiyamul lail, lagi diuji, lagi diuji. Nama kata solat memang ada ujian. Jangan kata sebelum solat, masa nak solat pun ada ujian juga. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Tadi cari kunci kereta tak jumpa, main jalan kaki. Bila dalam takbiratul ihram, dia karang main. Tadi balik tak sini kunci anak aku main duduk bawah caution. Dia karang main. Ujian tak? Ujian. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, maka sejarah solat adalah istimewa. Sebab Nabi SAW dibuang segala sifat mazmumah, dimasukkan segala-galanya sifat yang baik dalam dada Nabi, kemudian dijahit semula. Maka bila sampai dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima amanah solat dengan seluruh jiwa raga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya sampai kepada kita solat ini. Jadinya tuan-tuan, hukum solat adalah wajib, sejarah solat adalah istimewa. Apakah makna solat? Apa makna solat? Solat ni apa? Apa maknanya tuan-tuan? Saya melihat dalam kitab ini, kitab Hasyiah Al-Allamah Al-Syekh Ibrahim Al-Baijuri ala Syarah Al-Allamah Ibn Qasim Al-Ghizzi ala Matan Syekh Abi Syuja' fi fiqh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia sebut dalam ni makna salat dari segi syaraknya, kama qala Ar-Rafi'i, ulama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Salat itu apa dia? Salat itu maknanya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bistaslim bisyaraitin. Dia sebut apa? Salat itu adalah aqwal, perkataan, af'al wa af'al, perbuatan, muftatahatun bitakbir, dimulakan dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatun bitaslim, dan disudahi dengan salam. Ini secara syarak. Apa dia solat? Solat dimulakan dengan beberapa perkataan dan perbuatan, muftatahatun bitakbir. Contohnya begini, Allahu Akbar. Itu disebut sebagai beberapa perkataan. Sama ada kita nak lafazkan niat kita sebelum disebut sebagai aqwal tadi, beberapa perkataan yang nak dimulakan dalam solat, sama ada kita nak lafazkan usalli fardhu subhi ra'ataini imaman lillahi ta'ala ma'muman lillahi ta'ala, itu terpulang pada kita. Sebab dia termasuk dah aqwalun tadi, termasuk beberapa perkataan yang dimulakan. Wa af'al, maka perbuatan, takbiratul ihram, perbuatan. Muftatahatun bitakbir, maka dia mulakan dengan takbiratul ihram.
wa muhtatamatun bitaslim, dan disudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu maksud dia. Secara istilahnya, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Dimulai dengan beberapa perkataan dan juga perbuatan dengan takbiratul ihram, dan juga disudahi dengan salam. Itu makna solat dalam istilah syarak. Namun begitu, ada juga sebahagian ulama sebut bahawa salat ini maksudnya ad-du'a. Salat maknanya doa. Agak-agaklah pasal apa para alim dan ulama sebut solat itu dengan makna doa. Boleh tak ayah anda saya sebut? Pasal apa ulama kata solat? Sebahagian ulama kata solat tu maknanya doa. Zan. Handphone ke apa ke? Allahu Akbar. Ya. Baik. Jadinya tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, kenapa sebahagian ulama kata solat ini dengan makna doa? Ya, kita tengok dalam solat yang kita buat sehari semalam 5 waktu itu, cuba kita tengok perkataan yang keluar daripada mulut kita. Allahu Akbar. Tu perkataan tu. Perkataan Allahu Akbar ini mengandungi perkataan puji-pujian dan doa. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia. Tu. Masuk yang kedua, kita baca doa iftitah. Masuk yang ketiga, kita baca surah Al-Fatihah. Dimulakan dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Allah. Mula dengan doa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian yang layak disembah, hanya layak dipuji adalah Tuhan sekalian alam, Rabbil Alamin. Mula dengan bismillah pun dengan nama Allah yang maha pengasih, pemurah dan penyayang. Doa. Doa tuan-tuan. Tengok solat subuh. Nah, solat subuh, Allah, saya secara peribadi, kalau kata kita solat subuh kadang-kadang terlupa nak baca doa kunut kan. Rasa terkilan. Rasa terkilan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab doa kunut ini ialah bagi orang yang tak mau baca tu tak ada masalah, okey saja. Cuma kita, saya. Kenapa? Sebab dalam doa kunut ini ada sesuatu yang menarik hati sanubari dan jasad kita. Kenapa? Cuba tengok tuan-tuan. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Yang nombor satu makna dia, ya Allah, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, tunjukkanlah kami, berikanlah petunjuk pada kami, hidayah. Fi man hadait,
Nombor 2, wa'afini fi man afait. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badan kami, sihatkanlah anggota tubuh badan kami. Sedap makna dia, cantik. Sebab tu bila kita rasa baca doa ni doa yang kita hajat, doa yang kita munajat, doa yang kita harapkan pada Allah. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badan aku. Kalau siapa tak mau sihat, tak payah kata apa. Tulang alignment, skru semua dah longgak lah. Rasa kalau tak mau minta sihat ni pada sangat lah. Rasa-rasa semua kita nak sihat, nak minta sihat. InsyaAllah dalam doa kunut tu tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, kita beramal dengan dia. Ya, tak mau beramal tak ada masalah, okey saja. Tapi bagi yang nak beramal lah. Kita nak sihat, minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takkan tak mau sihat. Semua orang nak sihat. Cuba tengok pula masa sujud yang terakhir. Allah cantik. Ulama kata sunat kita masa sujud yang terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cantik sungguh. Kan ayahanda saya, cerita sujud ni saya pun ada cerita tuan-tuan. Tak tahu di sini saya cerita tak lagi. Masa saya di Mesir dulu, kita baru sampai di Al-Azhar. Kita nak berkawan dengan Arab, kita nak bercakap Arab, sembang dengan dia. Sonok lah ya. Suatu passion orang Arab ni dia suka pegang kepala. Dia suka melawak, bergurau, dia suka pegang kepala. Takat pegang ni biasa. Sampai pegang kepala kita renyak lagu tu pun tak apa dia. Duduk gitu kepala. Dia boleh, dia tak apa. Dia budaya dia okey. Agak kita boleh tak tu. Agak kita boleh melawak tak pegang kepala lagu tu. Goyang sebuah buah nyok. Kata dia ni lain macam ni kan. Budaya kita tak macam tu. Tapi Arab dia boleh, budaya dia macam tu. Saya pun dah kata bergurau melawak ni, saya angkat tangan, saya tampak bungkuk dah. Buntut. Dia meloncat marah kat saya. Enta khiribit ya Syekh. Uish. Tu maki. Kata dia ni pasal apa tadi duduk melawak gelak, tiba-tiba marah kita. Rupanya tuan-tuan muslimin muslimah rahimakumullah, budaya Arab dia tak boleh sentuh di sini. Tak boleh. Sini tak apa. Kita terbalik kan. Kita sini tak boleh. Saya tanya pasal apa? Kita di sini ni azim. Baik, azim. Sila. Bagi laluan pada azan dulu insya-Allah.
Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabbana ta'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zufrina wa Maulana Muhammad. Bismillahi amma ba'du. Muslimin muslimah rahimakumullah. Ya, sambungan cerita tadi. Bila saya tampak buntut dia, dia memang marah sampai maki hamun. Enta syekh, enta khirbit. Ya, khirbit ni bahasa maki hamun dalam bahasa Arab, Arab Mesir lah. Jadi saya kata, salah ke aku sentuh hang punya ni? Aku niat nak bergurau je. Dia bergurau pun tak boleh. Dia kata sentuh belakang ni haram. Wih, haram lah. Pasal apa yang kata haram? Dia kata, kalaulah waktu kita sujud, waktu sujud, kepala duduk di atas atau buntut yang duduk di atas masa sujud. Saya kata kepala lah duduk di bawah, buntut dia di atas. Pasal waktu sujud itulah buntut ni jadi mulia. Alah, apa kes? Pasal sujud buntut boleh jadi mulia. Pelik sungguh. Dia kata memang masa hal sujud tu kepala duduk di bawah, kepala tak mulia, buntut duduk di atas, buntut jadi mulia. Dia kata pelik sungguh. Harap ni tak tahulah dia mohon ke dia melawak ke, saya tak tahulah. Tapi tu salah satu adat budaya orang Arab, kita jangan pergi sentuh belakang tu. Ya, dia marah. Itu cerita sujud. Dan sujud sunat. Semasa sujud kita berdoa. Masa sujud yang terakhir itu sunat kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa-apa saja doa. Masa bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bagi salam pun dengan perkataan doa. Habis salat yang terakhir dengan salam pun dengan perkataan doa. Allah, cantik sungguh Allah susun. Itu sebab sebahagian ulama kata solat itu maknanya doa. Sebab daripada mula solat, pertengahan solat, habis solat pun dengan perkataan doa. Allah, cantik. Sebab tu ulama kata solat adalah doa. Jadi apa falsafahnya tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah solat ini? Yang pertamanya, solat adalah Allah nak bagi tahu pada kita, Allah minta kita akrab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa. Allah minta pada hambanya namanya manusia, kalau nak akrab dengan aku, nak dekat dengan aku, mestilah dengan doa. Allah pun sebut dalam Al-Quranul Karim, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, berdoalah, kata Allah, mintalah pada aku, mohonlah pada aku, astajib lakum, pasti aku akan tunaikan. Tu Allah nak minta kita supaya falsafahnya apa solat ini? Allah nak kita sebagai hamba Allah sentiasa meminta, sentiasa memohon, sentiasa munajat, sentiasa akrab, dekat dengan Allah melalui doa. Sebab tu kita jangan tinggal doa, jangan tinggal. Sibuk macam mana sekalipun,
Kalaulah tak sempat nak zikrullah, astaghfirullahalazim sekali, astaghfirullahalazim 2 kali, astaghfirullahalazim 3 kali, angkat tangan baca doa. Jangan tinggal. Kalau boleh jangan tinggal. Kenapa? Sebab di antara makhluk dengan Khaliqnya nak dekat, pasti tak ada cara dengan doa. Kita nak bermohon, bernajat, minta pada Allah apa yang kita nak ini, harapan kita hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain tak boleh tolong. Orang kata, bila jumpa orang tu, orang ni minta tolong guna kabel. Kalau Allah kata tak jadi, tuan-tuan. Kalau Allah kata tak boleh, tak boleh. Kalau Allah kata ni bukan rezeki hang, bukan. Hatta yang dalam mulut sekalipun, dalam mulut kita rezeki pun boleh keluar. Kalau Allah kata tak, mintalah pada siapa pun. Tapi kalau minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akrab dengan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa, insya-Allah. Angkat tangan, tuan-tuan, menadah tangan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku bermohon, bermunajat, meminta kepadamu, ya Allah, ampunilah dosa aku, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ibu bapaku, ya Allah. Kita angkat tangan berdoa pada Allah seikhlas mungkin. Minta dengan gaya bahasa ikhlas. Kita nak minta pada Allah. Jangan angkat letak kat pinggang, kan, letak kat pusat tangan, letak atas paha. Tak, kita tunjukkan keikhlasan kita dengan Allah. Kita nak sesuatu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab itu bila dalam masalah ni, masalah doa ni, tuan-tuan, contoh orang yang biasa makan durian dengan tak biasa makan ni, dia lain. Dia tak sama. Orang yang biasa makan buah durian, dia tahu rasa sedap durian macam mana. Orang yang tak biasa makan, dia takkan tahu. Orang yang tak angkat tangan berdoa, meminta pada Allah, dia takkan tahu. Orang yang minta dengan ikhlas, munajat dengan Allah, memohon pada Allah dengan doa, esoknya on the spot Allah bagi dekat dia, dia akan rasa, Allah, aku doa dekat Allah semalam aku doa pada Allah, hari ni Allahu Akbar. Cantik sungguh, tuan-tuan. Nah, ada cerita kawan-kawan kita, dia minta kepada seorang sahabat kita, ustaz lah, minta tolong, memerlukan dana sekian. Kata sahabat ni, aku nak tolong dengan RM2, setakat 100-200 bolehlah. Kalau sampai beratus-ribu ni tak mampu. Kalau sampai 20,000 ni tak mampu. Tapi insya-Allah ana nak pesan dekat enta, malam ni balik buat solat hajat. Balik buat solat hajat. Balik lepas solat fardu, tolong angkat tangan doa pada Allah. Sahabat ni pun buat. Kebetulan ustaz tu pun dia pun buat. Tak semena-menanya, tuan-tuan, esok pagi ada hamba Allah mai jumpa, kata, ustaz, nak tanya lah, saya ni nak bagi zakat, banyak tu dah lah, adalah sekian. Ustaz ni kata, Allah, cantik sungguh. Semalam ada sahabat, saya kata, adalah sahabat tu, dia memerlukan dana ni. Oh, kata, tak apalah ustaz, nak kata tolong banyak tu tak lah, tapi adalah sikit, dia kata. Dia pun ambil cek tu, dia tak tengok duduk dalam sampul, bagi dekat sahabat tadi yang memerlukan dana. Sahabat ni dia buka, lepas tu dia telefon ustaz, kata, ustaz, terima kasih lah, doakan saya, semalam pun saya doakan juga, Allah tunaikan hajat saya. Memang dia memerlukan 20,000, cek tu 20,000 tepat. Allahu Akbar. Tengok, tuan-tuan, tengok,
Orang yang biasa dapat begitu, Allah tolong, Allah bantu dia sebab dia akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dia akan jadi. Falsafah yang kedua, solat ini mendidik kita erti kepimpinan. Ya tuan-tuan, erti kepimpinan dalam solat Allah didik kita. Macam mana? Cuba kita tengok. Kita mari solat di surau di masjid, kita tolak seseorang naik jadi imam. Yang kita tolak dia naik jadi imam ini, kita yakin dan percaya bahawa kualiti ketua kepimpinan untuk solat kita jamaah kejap lagi, kita yakin dan percaya orang ini ada kualiti kepimpinan. Kita tolak dia naik jadi imam, kita yakin dan percaya orang yang kita tolak ini dia memang ada kualiti kepimpinan. Di sebalik kualiti kepimpinan yang dia ada itu, dia juga menguasai sedikit sebanyak ilmu agama dengan bacaan Al-Qurannya, tajwid, hukum makhraj dan sebagainya. Kita yakin begitu. Kalau tak percaya, lagi tak bisa jadi imam, kita tolak dia jadi imam kan? Kan? Tak biasa imam jadi imam, kita tolak dia jadi imam. Kita tengok okay. Rasa gelabah tu ada juga. Ada. Tak biasa jadi imam, jangan. Ketak juga, ketak. Saya pun ketak. Ketak bukan apa. Sekali bila rakaat ketiga keempat tu jadi punca. Biasanya tam 3-4 tu Allahu Akbar, kita nak kena ni sikit alert. 3 ke 4 ni, 3 ke 4 ni. Tadi aku baca tahiyat awal ke tak? Dia duduk main kot tu. Tu semua tu nak kena ada ilmu kepimpinan, duduk di depan. Dan yang terakhir tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, ya kualiti kepimpinan yang kita tolak itu, kita yakin dan percaya orang ini dia amanah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia nak bawa kita duduk di belakang dia, kita tolak dia ni, dia mesti insya-Allah sedikit sebanyak dia faham dengan amanah. Amanah apa? Amanah bila dia duduk di hadapan menjadi ketua, dia macam mana sekalipun dia nak membaca surah, ayat Al-Quran, tasbih dan sebagainya, dia membimbing, membawa kita sama-sama jalan yang elok, pegang amanah. Dia tak ada gelong-gelong. Akutlah sekali Allahu Akbar, boleh gaul kepala lu kan. Tak ada. Yang imam dia bawa, dia tunjuk khuduwah, tunjuk kepimpinan, tunjuk kualiti kepimpinan pada kita dengan amanahnya. Apa yang Nabi SAW buat, apa yang Allah perintahkan, maka kualiti kepimpinan yang kita tolak di hadapan, dia orang yang faham dengan agama dan dia menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Dan yang ketiga, yang terakhir, solat mendidik kita falsafah akhlak. Ya, solat mendidik kita falsafah akhlak. Macam mana tuan-tuan? Cuba kita tengok. Kita ambil bandingan kita di rumah. Di rumah kita pakai kain pelikat saja, baju pakuda kadang-kadang tak pakai, pusat terbujai keluar. Duduk di rumah. Yalah duduk di rumah kan. Baju bukan nak pakai sangat. Tetapi bila kita datang surau masjid, kita pakai pakaian yang cantik, kita pakai harum-haruman, wangi-wangian, kita pakai lebay, kita pakai songkok, kita letak serban, kita pakai serban, kita pakai jubah. Maknanya di sini Allah didik kita, solat mendidik kita dengan akhlak yang terbaik. Sebab bezanya kita di rumah dengan masjid tak sama, tak semacam, tak semacam. Acilawan punya tak semacam. Tak kata siapalah, semua kita begitulah duduk di rumah. Maka akhlak di rumah kita tak nampak cantik, tetapi bila kita duduk di surau di masjid, akhlaknya cantik.
Maknanya tuan-tuan, akhlak dalam solat. Solat berjaya mendidik kita akhlak dengan diri kita sendiri, diri kita. Dan solat sendiri mendidik kita akhlak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas solat kita ada wirid, kita ada zikrullah, kita ada angkat tangan, kita ada subhanallah, puji Allah, kita ada berdoa, kita ada doa, kita ada munajat, kita ada mengharap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga solat mendidik kita tuan-tuan akhlak dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Solat adalah amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong jaga, tolong buat, tolong sebarkan amanah ini pada umat kamu. Maka kita memegang amanah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat juga adalah amanah yang perlu kita tunai dalam hidup kita, insya-Allah. Ya tuan-tuan muslimin muslimat, mari kita didik diri kita, anak-anak, isteri kita, insya-Allah sama-sama menunaikan solat. Ya, diri kita, suami, isteri, anak-anak, kita kejut semua kalau boleh, kalau dapat, dengan melaksanakan solat, amanah solat. Saya rasa cukuplah sekadar ini tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Ingatlah, salat awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah, perkara yang dikira, yang dihisab, yang ditanya, disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salat. Salat adalah amanah. Kita wajib tunaikan amanah ini, amanah salat untuk diri kita sendiri. Wa hadza wa billahi taufik wal hidayah. Yang baik daripada Allah, yang sebelemah itu kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim ya rabbal alamin. Allahumma yahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma yahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma yahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadilahkanlah diri kami ini, isteri, suami dan juga anak-anak serta zuriat kami melaksanakan ibadah salat, istiqamah dalam salat dan menjaga adab-adab salat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maafkanlah diri kami ini, ampunlah diri kami ini, kedua ibu bapa kami, ya Allah, dan matilah kami dalam Islam. Akhirlah umur kami dengan perkataan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
safa sufufakum, istaqimu yarhamkumullah. Rapatkan